Yang kedua, hadis yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya ketika dia nak berpisah dengan dunia ialah la ilaha illallah dakhala jannah, nescaya dia akan masuk syurga. Ucapan terakhir dia ketika dia nak mati ialah la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Nanti tuan-tuan sekalian, kita akan cerita apa makna ucapan yang terakhir. Ucapan yang terakhir. Sebab kalau kita kata semata-mata ucapan lidah, tak ramai orang yang boleh buat. Kerana ada ketika mati ni mati mengejut, dan dia pun tak sangka kata dia nak mati. Duk tengah bawa kereta elok-elok, dia bawa pelan je, 50 km sejam. Orang belakang dia pun marah. Bawa kereta apa pelan-pelan. Mai ada orang lain bawa kereta kasar, belah dia naik kereta. Hak kawan belah dia tu, hak kawan langgar dia tak mati, dia mati. Dia pun tak sangka. Waktu tu memang jaranglah orang boleh mengucap la ilaha illallah. Sebab mati pun nama mati, aksiden, mati kemalangan. Jadi adakah kita nak buat kesimpulan bahawasanya dia mati tanpa mengucap la ilaha illallah? Dari segi lafaz lidah ni memang ialah. Waktu tu tuan-tuan sekalian, tak tahulah, mungkin dia duduk tengah kali tengok kiri kanan. Saya kita akan cerita makna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Sunan Abi Daud dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadis sahih. Sebelum tu kita nak tengok ulasan di bawah tu. Ada sedikit kisah juga tentang hadis ini. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat Talhah bin Ubaidillah. Ini sahabat juga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Talhah bin Ubaidillah ni pun sahabat juga. Sayyidina Umar tengok Talhah ni dia sedang berserabut memikirkan sesuatu. Ada apa dengan kamu? Tanya Umar. Umar tanya dia, kamu ni apa sebab? Saya tengok kamu ni macam tak gembira, ada memikirkan sesuatu. Lalu Talhah dia jawab, dia kata, aku sedang mikirkan tentang kalimah yang jika diucapkan seorang hamba Allah ketika hampir kematiannya, rohnya akan tenang, tak kala keluar dari jasadnya, dan baginya nur atau cahaya pada hari kiamat. Aku ada mendengarnya, namun tidak sempat bertanya Nabi SAW semasa hayatnya. Dia tak sempat tanya Nabi, tapi cuma dia ada dengar-dengar. Ada kalimah yang kalau seseorang itu ketika dia hampir mati, dia boleh ucapkan kalimah tu, ruh dia akan tenang. Dan dia akan ada cahaya nur pada hari kiamat. Dia kata, aku tak sempat bertanya Nabi semasa hayatnya, mana semasa Nabi masih hidup, dan tidak pula baginda pernah memberitahuku, balas Talhah. Lalu aku tahu kalimah itu, kata Umar. Sayyidina Umar kata, aku tahu kalimah itu. Apa dia? Tanya Talhah. Kalau tanya, kamu tahu apa dia? Lalu Umar kata, itulah kalimah yang diajar oleh Nabi SAW kepada bapa saudaranya Abu Talib ketika hampir kematiannya, iaitu la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita famous ni cerita ni. Ketika Abu Talib nak meninggal, Nabi ziarah dia, apa Nabi suruh dia sebut? Dia kata, wahai ayah, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Abu Talib dia sebab salah. Sebab di sebelah dia tu ada Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab kata, wahai, sebab dia ketua kaum, adakah kamu nak belot daripada agama nenek moyang kita? Nak masuk agama baru?
Walaupun agama baru tu dibawa oleh anak menakan kamu, tapi kamu tu ketua kaum, lebih kurang begitulah. Takkan kamu nak belot? Akhirnya Abu Talib dia tak mengucap kalimah syahadah. Dia tidak mengucap kalimah syahadah itu. Lalu balas Talhah, kau benar. Kalau itu jawapan kamu, maka samalah yang apa yang ada dalam kepala aku, cuma aku tak pasti. Kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan sekalian, Abu Talib, Nabi suruh dia mengucap la ilaha illallah, dia tak mau mengucap. Mana ucapan tu tak ada dekat dia, tak ada dalam hati dia. Tapi kita ni tuan-tuan sekalian, dah ada ke tidak ucapan la ilaha illallah itu? Cuba masing-masing kita jawab. Ada ke tak ada ucapan tu? Ada ke tak ada? Tak jawab semua tu. Ada ke tak ada? Ada, tuan-tuan sekalian. Duduk di mana ucapan tu? Di mana tuan sekalian? Duduk di mana ucapan tu? Ucapan tu duduk dalam hati kita. Duduk dalam hati kita. Qaul ini, ucapan ni ada dua jenis. Satu ucapan lidah, satu ucapan hati. Orang munafik, tuan-tuan sekalian, dia mengucap. Kalau Abu Talib tadi ni, mulut dia tak mengucap, hati dia pun tak mengucap. Mana dia kafir. Mana dia kafir. Ada satu jenis lagi kafir juga, dia panggil munafik. Orang munafik ini zaman Nabi, mulut dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya dia nak tunjuk kata dia Islam. Sebab kebiasaan orang munafik zaman Nabi ni orang Yahudi, ahli penyagaan. Bila orang Madinah semua masuk Islam, kalau mereka berniaga tak masuk Islam, menyebabkan hilang pelanggan. Tapi dalam hati mereka ni tak percaya. Mereka tak terima Rasulullah, tak terima Nabi Muhammad. Orang Yahudi ni dia hanya boleh terima kalau Nabi tu orang Yahudi juga. Nabi Muhammad SAW bukan Yahudi, orang Arab. Ya. Jadi mereka jumpa Nabi Muhammad SAW, mereka tampilkan masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lama nak ni bunyi ya, lama. Tutup lah, tutup. Tutup ni. Jadi itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Orang munafik, dia sebut la ilaha illallah dengan mulut, tapi dia tak sebut dengan hati. Hati dia tak hadir kalimah la ilaha illallah. Diterima atau tidak di sisi Allah Ta'ala? Tidak diterima. Dia tetap kafir. Dia tetap kafir. Tadi Abu Talib, hati dia pun tak mengucap, mulut dia pun tak mengucap kalimah syahadah. Orang munafik pula, hati dia tak mengucap kalimah syahadah, mulut dia saja mengucap kalimah syahadah. Dia pura-pura, dia bohong. Hati dia tak percaya. Kita pula tuan-tuan sekalian, kita pula macam mana? Hati kita mengucap la ilaha illallah. Ya, hati kita ni dia panggil hadisun nafs, dia panggil. Itu dia panggil tasdiq itu. Ni insya-Allah tuan-tuan sekalian, memang kalau tuan-tuan pernah mengaji, ingat balik. Tapi kalau tak pernah mengaji, kena mengaji. Iman tu makna iman. Kita sebut kita beriman dengan Allah Ta'ala. Iman tu makna iman, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itu makna iman. Membenarkan dengan hati dan mengakui dengan lidah. Membenarkan dengan hati ni makna apa? Kata ulama, iaitu hati kita kata Allah benar, Rasul benar. Itu makna dia. Itu makna benarkan dengan hati. Bila-bila masa sekalipun, bila orang sebut kata Allah, hati kita akan terdetik. Itu Tuhan yang Maha Esa. Dia saja Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Bila-bila masa orang sebut Muhammad, hati kita terdetik. Itulah Rasulku, aku beriman dengan dia. Itu makna iman. Itu tasdiq bil qalbi. Ada dalam hati kita, ya, hati kita sentiasa sebut. Bila orang sebut, orang baca Quran, macam tuan-tuan puan sekalian hadir ceramah, kuliah dan sebagainya, ustaz-ustaz baca ayat Quran, hati tuan-tuan tu hadir, itu ayat Allah.
Bila penceramah baca hadis Rasulullah, qala Nabi SAW, hati tuan-tuan hadir, itu Rasulullah. Apa yang Rasulullah sebut, semua betul belaka, itu mana iman. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dalam hati kita tu? Ada. Mulut kita? Ya, kita duk sebut selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita pergi waktu nak mati. Tuan-tuan sekalian, bila kita nak mati, tuan-tuan sekalian, dalam hati kita tu masih ada tak la ilaha illallah itu? Waktu kita nak mati tu, ya masih ada. Dia tak hilang. Kita tak pernah buang. Tuan-tuan sekalian, ya alhamdulillah hati ada. Hati kita sentiasa mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak pernah lekang, tak pernah buang. Mulut macam mana? Mulut ni tuan-tuan sekalian, kalau waktu kita nak hadir pada kematian tu, Allah Ta'ala bagi kita ingat, kita mengucap. Jangan kita sebut benda lain. Kita duk tahu dah kata kita nak mati. Maka lidah kita tu jangan sebut benda lain. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar kita habis nyawa dengan kalimah tersebut. Tak payah tinggal lah tuan sekalian panggil anak ni. Mai anak ni nak pesan, duit ayah ni ada bawah ni. Sekian-sekian banyak. Ni tanah ni tak payah tuan-tuan sekalian tu. Yang tu dah habis dah. Cukup dah. Sebab kita tahu dah kata kita dah nak mati. Doktor berhabaq dah dekat kita. Doktor berhabaq dah, pakcik. Pau-pau pakcik ni dah teruk sangat dah. Pakcik dah tak boleh dah. Tuan-tuan sekalian. Ataupun dia bagi tahu lah tuan-tuan sekalian. Maka pada ketika tu tinggallah ucapan lain tuan-tuan sekalian. Apa saja yang lain tu tinggal. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan. Dan selepas ni kita akan jumpa tuan-tuan sekalian. Bila kita nak mati ni, Allah Ta'ala bagi sakit, itu rahmat. Bila kita ni Allah Ta'ala bagi sakit tu bawa pada maut, itu rahmat. Mana tak mati mengejut. Tidak mati, memang sakit tuan-tuan sekalian. Memang kita akan nampak macam azab. Ya, orang nampak macam azab. Tapi tidak. Itu bagus. Baik tuan-tuan sekalian. Bila sakit ni, sebab Allah Ta'ala bagi dekat kita tu bahasanya, oh aku ni rupanya nak mati dah. Maknanya umur tak. Supaya kita boleh tuan-tuan sekalian. Orang kata apa? Buatlah sesuatu. La ilaha illallah jangan tinggal. Tapi kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mati mengejut tadi ni, tak apa, insya-Allah. Kita dalam hati kita tu, la ilaha illallah tu tak pernah lekang. Cuma tuan-tuan sekalian, satu saja yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh, dan kita minta doa sungguh-sungguh. Tak ni kita kena hurai panjang sikit. Itu dia tuan-tuan payah nak faham macam mana. Jangan waktu kita mati tu kita tengah buat maksiat. Wal'iyazbillah. Yang tu tuan-tuan sekalian. Jangan waktu kita tengah mati tu kita tengah buat maksiat pada Allah. Mungkin tuan-tuan tanya, pasal apa pula? Bukanlah hati kita ada la ilaha illallah. Kita akan jumpa dalam buku ni juga. Ada satu hadis yang lain. Nabi kata, di akhirat nanti, kita bangkit nanti dalam macam mana kita mati. Kita bangkit nanti macam mana keadaan kita mati tu. Itu tuan-tuan sekalian. Bahaya. Alhamdulillah, kita minta lindung sangat-sangatlah. Mana mati tengah melakukan maksiat. Dia akan bangkit macam tu pada ketika dia maksiat. Jadi sebab itu mungkin tuan-tuan kata orang koma tu macam mana pula? Orang koma tuan sekalian, dia buat apa sebelum koma? Jadi kerana itu waktu kita tengah sihat ni tuan-tuan sekalian, bila kita sakit nanti kita tak boleh nak buat apa dah. Dalam hadis yang kita nak baca ni pun ada juga dalam kitab ni nanti. Tapi kita akan jumpa lepas ni. Tapi kita kena sebut dulu pasal sebab kita nak bagi faham tuan sekalian. Nak bagi saya sendiri pun nak kena ulang bagi faham, dan kita semua pun nak kena ulang bagi faham. Kita kemungkinan tuan-tuan sekalian dia akan berlaku pingsan, koma. Ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada 3 bulan, ada bertahun pun ada juga. Koma tu bawa pada mati. Dia ambil keadaan kita sebelum koma tu kita buat apa.
Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW ni menyebutkan, insya-Allah kita akan jumpa lah hadis ni, tapi kita sebut dulu. Seorang yang ketika dia sihat, kata Nabi, dia biasa dengan satu amalan, lalu dia sakit, dia tak boleh buat amalan itu, tetap akan ditulis untuk dia amalan itu pada ketika dia sakit. Sebagai contoh ni sekalian, bila kita pengsan nanti, mana tak sedap nanti, kita dah tak boleh semayang, kita tak boleh sembahyang berjamaah, tak boleh dah main hadir setiap kali malam Rabu, malam Khamis ni mengaji. Sebagai contoh ni sekalian, dah tak boleh sebab kita duduk koma dah. Tapi oleh sebab waktu sihat, itu kebiasaan kita. Kita jaga sama jemaah, baca Quran sebar sikit, biasa mengaji. Bila tiba masa kita koma tu, waktu tu Allah Ta'ala akan suruh malaikat tulis macam mana dia sihat pernah, dia bisa buat dulu. Malam Rabu kita duduk koma lagi, tuan sekalian. Malam Khamis, malam Khamis duduk koma juga, tuan sekalian. Malaikat akan tulis, walaupun tak main ada surau, tapi malaikat akan tulis. Sebab waktu sihat begitulah kehidupan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita masih sihat sekarang ni. Puluhlah sungguh-sungguh. Puluhlah tuan-tuan sekalian, sembahyang berjamaah lah. Kira mula-mula sekali benda yang paling kita nak kena jaga ni adalah sembahyang berjamaah. Sebab 27. Kalau tuan-tuan sekalian tak sembahyang berjamaah sekalipun, sembahyang di rumah, yang sama juga tuan-tuan nak kena buat sama 4 rakaat. Teruk sama juga 4 rakaat. Tapi dapat 1. Kalau main lah, gagah main surau ke masjid ke, tak kisahlah mana-mana tuan sekalian. Paling-paling kurang ajak isteri. Tak ada nak main ataupun tak ada kesempatan, ajak isteri, jom kita sembahyang berjamaah. Kalau main di masjid ni 27, kelas yang lain lagi, langkah tu dia kira pahala. Kemudian langkah turun pula dia kira penghapusan dosa. Baca doa masuk masjid, duduk saf depan pula tuan sekalian, menunggu sembahyang. Barang siapa duduk dalam rumah Allah, ya, cuma orang Melayu ni dia lain, surau lain, masjid lain, tapi dari segi hukum sama. Tiap tempat yang diwakafkan untuk dilakukan sembahyang berjamaah 5 waktu, maka dia dikira sebagai Baitullah. Cuma buat Jumaat dengan tak buat Jumaat. Ya, tu. Jadi orang yang menunggu sembahyang duduklah ni, dia akan, Allah Ta'ala akan tulis pahala duduklah sembahyang dah. Dia duduk tunggu imam apa bila qamah, dia duduk dalam ni dah. Kemudian tuan-tuan sekalian, selagi dia ada wudu, dia duduklah masjid tu, dalam rumah Allah Ta'ala tu, selagi dia ada wudu, dia akan mendapat doa malaikat. Tapi kalau dia batal wudu, habis, doa malaikat tak dapat dah. Sebab tu disunatkan kita duduk dalam masjid ni jaga wudu. Sebab bila kita selagi ada wudu tu akan dapat doa malaikat. Nanti bila kita sakit nanti, Allah Ta'ala akan tulis juga, walaupun kita dah tak boleh main. Itu tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya kalau mulut kita ni tak boleh ketika kita nak mati ni, kita nak ucap la ilaha illallah, tapi sekurang-kurangnya hati kita, ucapan hati kita tu akan terus, la ilaha illallah tu akan terus berada dalam hati, dalam hati kita, insya-Allah. Al-Imam Hasan Basri dia sebut, dia kata tanah tak akan boleh menjamah tempat bertapaknya iman. Jadi tuan-tuan sekalian, mana walaupun tubuh kita ni akan dijamah oleh tanah, tapi hati kita yang ada la ilaha illallah ini, tanah tak akan boleh makan. Hati rohani kita tu, tanah tak akan boleh jamah tempat bertapaknya iman. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dikunjungi malaikat dari Tuhanku. Tengok nota kaki di bawah tu, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Lalu memberitahuku khabar gembira. Sesiapa di kalangan umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mati tanpa dia mensyirikkan sesuatu dengan Allah, dia akan masuk syurga. Aku bertanya, sekalipun dia pernah berzina dan mencuri? Jibril membalas, ya, sekalipun dia pernah berzina dan mencuri. Jadi tuan-tuan sekalian, ungkapan la ilaha illallah yang ada dalam hati kita dan kita tidak syirik pada Allah, tak semua berhala, mana tak
menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, Allah Ta'ala tetap akan bawa masuk kita dalam syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, selain daripada kita mati la ilaha illallah, jaga diri daripada syirik. Jangan sekali-kali tuan-tuan sekalian, jangan kita buat walaupun sikit benda yang menyebabkan kita syirik kepada Allah. Syirik itu ada dua jenis. Syirik yang besar. Syirik besar ni senang lah, biasanya bebas lah tuan-tuan sekalian. Kita tak ada lah orang Islam lepas sembahyang dalam surau ke, dalam masjid ke, lepas tu dia pergi pula cari mana-mana tok kong pula, pergi sembah pula tok kong dan sebagainya. Tak ada. Tapi yang kita bimbang ni syirik yang khafi ni. Syirik yang kita kata orang tak nampak syirik tapi dia tu syirik. Di antaranya tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tangkal, maka sungguh dia syirik kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, janganlah tangkai-tangkai apa semua, tak payah ada. Gantung di rumah ke, gantung di tangan ke, gantung di mana-mana ke, tak payah buang tuan sekalian. Gantung Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala tu. Cuba tuan-tuan perhati tengok makhluk-makhluk lain. Dia ada pakai tangkai ke tak? Dia tawakal. Mana kuat tawakal? Kita ke? Sebab kadang-kadang orang bertikai, Ustaz, dia ikhtiar, Ustaz, bukan kita ikhtiar. Kita gantung tangkai, terutama sekali tangkai yang ada tulis kalimah Allah dan sebagainya. Ikhtiar tulis di rumah, gantung di rumah dan sebagainya. Ikhtiar. Kalau tangkal yang tulis benda-benda lain, itu tak ada khilaf, berdosa, haram. Tapi kalimah yang tulis kalimah Allah, ayat Quran dan sebagainya, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi yang paling baik tak payah juga. Baca saja, tak payah. Sebab tuan-tuan sekalian, bukan kita saja yang bertasbih, subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah sekalian makhluk Allah yang ada di langit dan bumi, termasuk burung-burung. Mereka bertasbih, tapi mereka tak ada gantung apa-apa pun. Tak ada tuan-tuan sekalian. Yang Nabi sebut tawakal yang paling tinggi, di antara tawakal tinggi makhluk Allah Ta'ala ini, yang Nabi sebut sendiri dalam hadis ni, ialah burung. La tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakalnya, kamu akan menjadi seperti burung. Burung ini, dia keluar pada waktu pagi perut kosong, pulang petang perut penuh. Burung ni tuan-tuan, kita ni manusia ni, sebab tu kita di rumah kita ada peti air. Sebab kita tak yakin dengan diri sendiri, takut terputus bekalan. Sebab tu kita buat masuk, beli, siap-siap simpan. Sebab tu kita ada account bank. Sebab tu kerajaan kita ni takut kita bergantung kat kerajaan, maka dia buat, dia panggil simpanan hari tua. Yang tu taklah kita kata, tak, orang kata apa, tak perlu tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita, kata burung ni, dia tak ada simpanan hari tua. Dia tak ada tuan-tuan sekalian. Dia keluar, dia serah kehidupan dia sepenuh pada Allah Ta'ala. Dia keluar pada waktu pagi tu, dia tak tahu lagi tak mana makanan dia duduk tak mana. Tapi kata Nabi SAW, tak pernah bila waktu petang dia pulang dengan perut kosong. Dia tak pernah, kata Nabi. Tardu khimasan, burung ni, dia keluar pada waktu pagi perut kosong, dia keluar, dia balik pulang petang perut penuh. Dia bergantung hidup dia penuh pada Allah Ta'ala. Dia tak ada terpakai tangkai apa-apa, tak ada. Jadi kita pun tuan-tuan sekalian macam itulah. Jadi sebab Nabi sebut dalam hadis tu, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tangkal, mana dia gantungkan hidup daripada tangkal tu, maka dia syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antaralah tuan-tuan sekalian, perkara-perkara yang yang kita kena selamat bila nak mati yang baik ni. Jangan ada syirik. Salah satu daripadanya ialah, di antaranya ialah, walaupun tak sampai jadi kafir, tapi Nabi sendiri sebut, siapa yang menggantungkan tangkal, maka dia syirik pada Allah. Kalau ada tangkai ke di rumah ke, pada ningan ke,
buang semua tuan-tuan sekalian. Gantung Allah Ta'ala. Letak Allah Ta'ala sepenuhnya. Sebab kita ni duduk sebelah dengan tu, belah Siam. Ada orang Melayu masih ada lagi. Bila anak ke cucu teriak, tuan-tuan sekalian, dia cari, jumpa bomo. Dia bagi tali kecil je. Yang paling di antara yang famousnya tu, minta dekat bomo Siam lah. Kemudian bila gantung tali, balik pergi gantung, balik ikat dekat tangan cucu. Pasal yang main kita cucu, yang main semua Tok Wan belakang. Kadang-kadang ada yang pak gantung tuan-tuan sekalian, pakai tengok budak tu berhenti teriak. Tengok ustaz, saya main minta ayat, main minta doa kat ustaz, tak lega, tapi saya minta kat dia lega. Tuan nak kata apa sekalian? Yang pertama sekali kita nak tanya, bila pi dekat bomo Siam tu dia baca apa? Nak tanya yang tu dulu. Agak-agak dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Agak-agak bomo Siam tu dia baca yang tu tak? Tak, tuan-tuan sekalian. Dia baca apa? Dia baca Tuhan dia. Itu satu. Tuan-tuan sekalian. Bila tuan-tuan jumpa dekat dia, makna tuan-tuan dah bersetuju dengan dia. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kalau dia dah baca mentera-mentera tu daripada agama dia yang kita tahu tak batil, tiba-tiba berkesan menjadi, agak-agak tuan-tuan sekalian tu, siapa tolong? Allah Ta'ala tolong ke? Allah Ta'ala tak tolong sebab dia bukan minta dengan Allah Ta'ala. Makna siapa tolong dia tu? Cuba tuan-tuan jawab lagi. Siapa tolong kat dia? Iblis syaitan. Dua dah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bawa masuk iblis dalam rumah. Sebab itu berlaku, kita ingat di zaman dulu, ada, kalau tidak sahabat, seorang tabi'in, ada murid sahabat. Dia satu hari dia tengok isteri dia pakai tangkai. Dia ambil, dia buang. Lalu isteri dia bagi tahu. Dia kata, saya sakit mata. Orang kata dekat saya, pi minta ubat dengan Yahudi. Bomo Yahudi. Bomo Yahudi tu bagi tangkai dekat saya. Saya pakai. Bila saya pakai, lega sikit mata. Maka dia kata dekat isteri dia, itulah syaitan. Syaitan nak menyesatkan lagi kamu. Bila dia dipanggil, dia yang menyebabkan kamu sakit mata. Kemudian kamu pi jumpa saudara dia, maknanya bomo tadi ni, pakai tangkai itu, dia pun tak ganggu mata kamu. Maka kamu akan terus sesatlah dengan pakai tangkai itu. Maka dia kata, kenapa kamu tak baca doa syifa, doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebab itu boleh tuan-tuan nak pergi jumpa dengan bomo, jumpa bomo Islam. Jumpa ustaz ke bomo yang Islam, yang mana dia berubat itu ayat Quran, baca doa-doa Rasulullah, dan dia tak babitkan tangkai. Dia tidak babitkan tangkai. Tapi kalau dia nama bomo Islam, dia bagi pula tangkai kat tuan-tuan, itu bukan bomo Islam tu. Jadi dia ikut lain amalan yang lain untuk tuan-tuan sekalian. Cincin ke, apa ke benda ke tuan-tuan sekalian, dia bagi benda, suruh tabuk di rumah ke, tanam di depan rumah dan sebagainya. Tak payah tuan-tuan sekalian. Hati kita tu akan bergantung pada situ nanti. Cukup bahaya tuan-tuan sekalian. Cukup bahaya di sudut. Pernah berlaku dulu waktu di Mesir dulu tuan-tuan sekalian. Ada kami adalah ni kadang-kadang berlaku, sama sekali orang perempuan lah, student perempuan di Malaysia pun yang berlaku. Kadang-kadang kena histeria. Bila pertama sekali musim Paisah. Musim Paisah. Kena tutup. So. Ada seorang pelajar perempuan dan sekalian, dia kena histeria lah, dia macam. Kemudian
saya pakat dengan seorang kawan, kita tak hati. Bukan bomoh kita ni. Tapi bila duduk sana ni, dia pakat dengan kawan. Cuba, dia pakai serban. Psikologi. Patah bagi tahu pada orang rumah dia. Nanti kami balik nanti buang serban tu. Bila buang serban, dia main balik. Itu menunjukkan bahawasanya hati dia tu rosak. Dia cari tempat bergantung. Jadi begitulah tuan-tuan bersekalian. Bila tuan-tuan gantung tangkai di lengan, bubuh di rumah sebagainya, berpindah daripada Allah Ta'ala kepada benda tersebut. Sebab perkara gaib tuan-tuan bersekalian, lain pada ikhtiar. Macam kita kata makan, minum dan sebagainya, benda nampak depan mata. Kita makan, kenyang begitu. Tapi tetap hati kita akan kata bahawasanya sebab saja makan tu, kenyang tu sebab saja yang bagi kita kenyang tu, ciptaan sebab tu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu benda-benda yang gaib ni tuan-tuan bersekalian, bebaskan hati. Perkara yang berkait dengan hati ni, sebab tawakalnya kerja hati, kita letak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada di sana, mungkinlah ada ustaz kata boleh khilaf ulama dipanggil pakai tangkai dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tanya ana sendiri, ana tak setuju lah. Maknanya tangkai ni sepenuhnya tak boleh. Tak boleh. Kemudian tuan-tuan bersekalian, masuk dah dari hadis yang keempat. Innal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu mati dengan berpeluh dahinya. Ini tanda kematian orang beriman. Mati dengan berpeluh dahinya. Jami' Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi dari Buraidah, hadis hasan. Makna apa tuan sekalian? Kenapa orang beriman ni mati dengan berpeluh dahi? Mernik peluh dahi tuan sekalian. Menurut Imam Al-Baghawi, salah seorang syarah sunnah, salah seorang dia mufassir, muhaddis pun dia juga. Maksud berpeluh di dahi ni ialah turut merasai kepayahan ketika mati. Itu maksud dia. Jangan tuan-tuan ingat kata bila orang itu, bila dia mati mudah, tuan-tuan buat kesimpulan Allah bagusnya mati mudah. Belum tentu. Orang beriman ni payah. Sebab apa tuan sekalian? Sebab apa Allah Ta'ala jadikan dia payah mati tu? Makna payah tu sampai berpeluh dahi. Macam kita lah tuan sekalian, kita kalau benda mudah dia tak peluh. Tapi kalau benda tu payah tuan sekalian, makna perlu tenaga, itu yang menyebabkan kita berpeluh. Itu maksud Imam Al-Baghawi. Maksud berpeluh dahi iaitu turut merasai kepayahan ketika mati. Kepayahan yang dirasainya itu adalah kafarah bagi saki-baki dosa yang masih ada pada dirinya. Sebagaimana difahami dari pandangan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sini sebut begitu. Berkata Ibn Sirin, ada N situ, peluh di dahi adalah tanda yang jelas bagi kematian seorang mukmin. Ketika di Khurasan, Buraidah radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis tadi ni, dia menziarahi saudara yang sakit. Ketika dia tiba, saudaranya itu meninggal dan berpeluh dahinya. Lantas dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini biasalah kita ni Allah Akbar bila kita tengok benda yang mengembirakan, Allahu Akbar. Maknanya kebesaran Allah. Lalu dia kata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kematian seorang mukmin itu dengan berpeluh dahinya. Maknanya peluh dahi itu iaitu dia Allah Ta'ala bagi rasa payah nak mati tu sehingga mernik peluh tu. Maknanya untuk membuang sakit-baki dosa yang ada itu. Kalau lagi berat dosa dia itu, ada kemungkinan Allah Ta'ala bagi sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Allah Ta'ala bagi sakit supaya dia mati itu. Sebab dalam hadis, tuan-tuan sila ingat balik, kita baca hadis dan alim ulama kita azim baca hadis, seorang mukmin tidak mendapat kesakitan walaupun sekecil duri yang menusuk diri dia tu, sikit yang sakit, melainkan akan keluar dosa bersama dengan sakitan tu. Maka lagi banyak sakit, lagi banyaklah dipanggil dosa yang akan keluar. Sebab itu tuan-tuan perhati tengok, orang beriman ni, bila dia sakit ni, dia akan sihat dalam beberapa hari selepas itu.
Sehingga kan orang semua rasa lega lah, lega, alhamdulillah. Dia lega. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi dia akan matilah. Ya, tengok lepas dia sakit dia tengok muka cerah, bersinar-sinar, elok semua. Pada 3 hari itu dia meninggal. Itu pun tanda kasih Allah Ta'ala kasih juga. Kerana selepas ni kita akan jumpa satu hari lagi. Lepas hadis yang berapa pula, di antara kematian yang tak baik itu adalah mati mengejut. Ini ada mati yang mengejut pun tak baik juga. Tapi kata ulama, bagi orang yang dia tidak jaga ibadat. Tapi kalau orang jaga ibadat itu ada hadis lain pula, Nabi kata kematian mengejut itu ialah kerehatan bagi orang beriman, penyesalan bagi orang yang jahat. Duk tengah buat jahat, duk tengah seronok hidup, mati mengejut, dia menyesal. Tapi orang beriman rehat, tuan-tuan sekalian. Sebab bila mati saja, alam sana dia tak ada sembahyang, tak ada apa lagi dah, tak ada cabaran apa lagi dah. Jadi ada 2 hadis. Satu hadis Nabi kata kematian mengejut itu, hadis muka surat 14. Kematian mengejut adalah tindakan murka dari Allah. Tanda di antara murka bagi Allah ialah Allah Ta'ala bagi dia duduk tengah-tengah seronok buat maksiat tu mati mengejut. Tapi kalau orang tu baik, tuan-tuan sekalian, mati mengejut, itu rehat, kerehatan bagi dia. Jadi kita urai panjang waktu sampai nanti. Dan hadis yang terakhir kita pada malam ini, hadis yang kelima. Jadi kita kalau boleh 5 hadis satu malam, maknanya kena 8 minggu. Tapi kita akan sampai habis lah. Sesi kita ni sampai habis. Kita akan baca hadis ni. Sampai kita tuan-tuan sekalian faham macam mana mati yang baik. Kita perlu, kita nak buat persediaan. Buat persediaan untuk mati insya-Allah. Hadis yang kelima, qala Nabi SAW, yang ni tak payahlah tuan-tuan, rezeki masing-masing yang ni. Yang ni yang tadi boleh ikhtiar tadi ni. Yang ni tak boleh ikhtiar yang ni rezeki. Sabda Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidak ada seorang muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat melainkan Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Syu'aib al-Arnaud, isnadnya dhaif. Tapi ada ulama lain kata, kebetulan nak rujuk dalam kitab tu, isnad dia dhaif. Tapi ada ulama lain kata hasan hadis ni. Di antaranya Syekh Al-Albani, dia kata hasan hadis ni. Menurut Syekh Mullah Ali Aqari, maksud fitnah kubur ialah azab kubur dan soalannya. Dia tak akan dapat azab kubur. Kelebihan tersebut adalah kerana kemuliaan hari Jumaat. Hadis tersebut menunjukkan bahawa kelebihan masa ada kesan yang besar, sebagaimana juga kelebihan tempat. Nanti kita akan jumpa pula hadis orang mati di Madinah. Yang mati di Madinah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang ini rezeki lah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita mati hari Jumaat, Jumaat lah. Jangan pula main hari Jumaat bunuh diri pula. Bunuh diri, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut siapa yang bunuh diri, dia akan masuk neraka dan dia akan buat yang sama berulang kali dalam neraka itu. Macam mana dia bunuh diri itu. Jadi tak boleh lah, kita pun tak tergerak tuan-tuan sekalian nak bunuh diri pula. Tapi kalau mati hari Jumaat ni memang rezeki lah, berdasarkan hadis ni. Mana mati yang baik lah, termasuk sekali bagi orang yang beriman, orang yang soleh. Lambat lagi. Seminit lagi bolehlah kita berhenti sini, tuan-tuan dan sekalian. Kalau ada soalan, tak ada soalan, kita ni. Buku tuan-tuan dan sekalian memang ada orang hadiah, ada orang wakaf. Tuan-tuan dan sekalian tak payah bayar apa buku ni. Mengaji saja. Bagi pahala dekat orang yang tolong dipanggil, hadiah kat kita buku ni. Tapi tak boleh balik lagi. Sampai habis pun boleh balik. Kalau tuan-tuan bawa balik ni memang tak boleh jamin kata bawa main. Ya.
Isyak malu nah. Ya. Ya, ya. Ya. Tak bunyi azan. Macam mana? Tuan-tuan sekalian, semua amalan ini dia ada kelebihan masing-masing. Ya, semua amalan ada kelebihan masing-masing. Bacaan Quran pun ada kelebihan masing-masing. Dan selawat pun ada kelebihan masing-masing. Ya, jadi sebab itu pandai-pandailah tuan-tuan atur, kena buat semua. Jangan tuan-tuan baca Quran tapi tak selawat. Dan jangan selawat kemudian tak ada masa langsung baca Quran. Dan orang yang mengerjakan sembahyang, dua-dua dia buat. Orang yang sembahyang, tuan-tuan bersekalian, dua-dua dia buat. Buatkan semua ibadat dia buat. Dalam sembahyang ada baca Quran, dalam sembahyang ada selawat, ada syahadah dan sebagainya. Cuma persoalan tu dia timbul kalau tuan-tuan bersekalian ada masa kita kata pagi sebagai contoh. Ada masa pagi 15 minit. Waktu tu saja ada yang ada 15 minit tu. 15 minit, waktu tu saja yang ada 15 minit. Kemudian ada urusan lain dan sebagainya. Nak pilih yang mana satu? Baca Quran ke? Selawat ke? Kalau balik pada soalan maklum tadi. Nak pilih baca. Kalau tuan-tuan baca Quran, Rasulullah redha ke tak redha? Redha sebab dia ajak. Kalau tuan-tuan selawat, Rasulullah redha ke tak redha? Ya, Rasulullah redha juga. Di akhirat nanti bila tuan-tuan baca Quran dapat syafaat ke tidak? Ya, tetap akan dapat syafaat. Nabi sendiri sebut, bacalah Quran. Quran akan datang pada kamu hari kiamat nanti yang memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Baca selawat, dapat syafaat tak? Ya pun sama juga dapat selawat. Tapi sekarang ni kita 50 minit tu nak pilih mana satu. Jadi kalau tuan-tuan tanya, Ustaz macam mana? Ada ustaz lain dia jawab selawat. Ada ustaz lain pula jawab lain pula. Kalau tuan-tuan tanya, baca Quran. Baca Quran, tuan-tuan bersekalian. Sebab apa baca Quran? Yang pertama sekali tuan-tuan bersekalian, pahala Quran ni dia tak ada tandingan. Dia bukan dia bagi dengan tu, dia bagi satu huruf 10. Bismillah saja tu 190. Kalau selawat tuan-tuan bersekalian, tuan-tuan baca Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Sayyidina Muhammad tu 10. Ya, mana satu sirah tu 10. Tapi Quran ni tuan-tuan bersekalian, Quran tu satu huruf 10. 3 kali qul wallah satu Quran. 3 kali qul wallah satu Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya kemudian kalau tuan-tuan nak lagi jelas lagi, selepas baca Quran tu selawat pula sekali dua. Sebelum baca Quran pun selawat. Lepas tu baca Quran. Jadi begitulah tuan-tuan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dan para sahabat, wallahu alam, mereka paling banyak yang mereka buat dalam hidup mereka baca Quran. Para Rasulullah, para sahabat. Ya, banyak tahu mana tuan-tuan sekalian tu. Banyak tahu mana. Para sahabat baca Quran. Satu hari 10 juzuk. Ya, sebahagian sahabat satu hari 10 juzuk. Satu hari 10 juzuk. Tiap-tiap 3 hari sekali khatam Quran. Sayyidina Osman satu hari 4 juzuk. Mana seminggu sekali khatam Quran. Maknanya tuan-tuan sekalian, mereka baca Quran satu hari tak kurang 5-6 jam. Satu hari tak kurang
5-6 jam. Ya, cuma orang takhir kemudian ni sikit dia lebih kepada selawat. Ya. Tapi kalau ikut format yang asal tuan-tuan sekalian, Quran. Kena baca Quran ni banyak sungguh. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, baca qul huwallahu lagi banyak. Ya, qul huwallahu ahad bagi banyak. Ya. 10 kali qul huwallah satu rumah dalam syurga. 3 kali satu Quran. Kemudian pada masa sama selawatlah. Ya, selawat dengan tinggal, baca Quran pun kena banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pun hadis yang Bang Long sebut tadi ni, dia mimpi ni dia bukan hujah. Dan mimpi itu untuk orang tu saja. Dan kalau tidak, tuan-tuan puan sekalian, jenuh. Dipanggil kalau kau mimpi jadi hujah untuk kita, kau pula mimpi jadi hujah untuk kita. Hujah ni ialah Quran hadis. Kalau Allah Ta'ala bagi mimpi kat kita, untuk kita saja. Kalau nak cerita kata ni, boleh cerita dekat orang yang kamu kasih. Isteri kita, suami kita. Jangan sibukkan orang lain dengan mimpi kita. Ya, jangan sibukkan orang lain dengan mimpi kita. Jaga-jaga satu, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia akan menjadi celah untuk merosakkan diri kita. Ya, untuk merosakkan diri kita bila kita cerita benda baik. Ya, kita akan jadi apa, dia panggil apa, tuan sekalian. Dia akan jadi, orang kata, syok sendiri dia panggil. Dia akan jadi, kita berasa macam kita tu dah capai makam. Sebab tu bukan semua benda tuan-tuan berhati. Orang macam Imam Syafi'i, dia berapa kali agak dia mimpi jumpa Rasulullah. Macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Masa tuan-tuan sekalian berkali-kali, mungkin berpuluh kali. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak kaya sampai kiamat. Tapi setakat yang nak baca kisah tuan-tuan sekalian, jarang ada cerita. Imam Syafi'i cerita dekat dia mimpi jumpa Rasulullah. Mimpi gini. Mereka mimpi jumpa Rasulullah, tapi mereka tak cerita. Tapi kenapa hari ni tuan-tuan sekalian banyak cerita sampai orang duk sembang pasal dia ya? Mana orang hari ni suka cerita benda luar biasa dia sendiri. Biarlah tuan-tuan sekalian orang sembang pasal Quran, sembang pasal hadis Nabi. Bukan orang sembang pasal kita ataupun tak payah tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pernah mimpi bagi sebagainya, jadikan itu sebagai anugerah Allah Ta'ala untuk diri sendiri saja. Tak payah, jangan sibukkan orang lain bersembang pasal kita tu. Jadi kalau tuan-tuan setuju, tak setuju pun tak apa, tak ada masalah. Ini pandangan peribadi saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.